Beralih ke Sabah, antara fokus hari ini, Sabah sasar jadi pengeluar ayam pedaging terbesar negara. Kita langsung ke Kota Kinabalu bersama Rita Aloysius Malai. Rita. Ya Syahira, bagi mencapai sasaran sebagai pengeluar ayam pedaging terbesar negara, golongan belia dan usahawan tani digalakkan menceburi bidang tersebut secara intensif dan berskala komersial, sekaligus memastikan keterjaminan makanan serta menjana pendapatan mereka. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata sektor tersebut merupakan antara fokus utama revolusi ekonomi pertanian luar bandar RARE. Beliau yang juga Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan berkata ia juga selaras strategi jangka panjang kerajaan dalam mentransformasi sektor pertanian negeri. Melalui kementerian saya sedang dalam proses melaksanakan inisiatif revolusi pertanian dan ekonomi luar bandar. Salah satu daripada program ini adalah pengeluaran makanan pedaging ayam. Sebab itu hari ini kita menjalankan kursus dengan kerjasama DVS dan sektor swasta untuk menjalankan program latihan supaya pengeluaran ayam ini lebih sistematik dan lebih produktif dengan bantuan-bantuan teknikal dan juga bantuan dari segi keperluan-keperluan seperti kandang dan anak-anak ayam. Beliau merasmikan kursus penternakan ayam pedaging anjuran syarikat penternakan swasta dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah di Tambunan. Dalam pada itu, menurutnya sokongan berterusan daripada agensi berkaitan memain peranan besar dalam menyumbang kepada keselamatan makanan serta pembangunan ekonomi luar bandar negeri ini. Pelan pembangunan strategik daerah Lah Datu akan dilancarkan bulan depan. Laporan kajian pelan tersebut kini memasuki fasa terakhir penyediaan selepas dibentang kepada Jawatan Kuasa Tindakan Daerah. Pengarah Bersekutu Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah, Anita Lim Jun berkata, pelan ini menjadi panduan penting pembangunan daerah Lah Datu dalam tempoh 10 tahun akan datang. Lebih kepada pembangunan untuk komuniti lah, antaranya adalah memertabatkan etnik Supan yang berada di yang lokasi dia tinggal di kawasan Segamah, dan juga projek-projek membina jalan raya yang menghubungkan kampung-kampung yang terpencil. Kita mau ada akses jalan raya, itu yang penting, sebab bila ada akses jalan raya, bila ada liputan telekomunikasi itu dapat membantu pembangunan ekonomi komuniti akar umbi lah. Beliau bercakap kepada pemberita pada program memperkasa usahawan wanita muda Sabah di Lah Datu. Pelabuhan Tawau kembali beroperasi selepas tergendala akibat kerosakan kren sejak Mei lalu. Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Syahilmi Yahya berkata, pihak Sabah Port Sendirian Berhad turut merancang mengganti kren lama kepada yang baharu menjelang hujung tahun ini. Kita telah mendengar taklimat daripada Lembaga Pelabuhan Sabah dan juga Sabah Port Sendirian Berhad berkaitan operasi semasa, dan kita berpuas hati. Cuma kita berpesan kepada Sabah Port Sendirian Berhad untuk memastikan bahawa aset-aset yang sudah lama ni perlu diberi perhatian yang lebih serius berkaitan dengan jadual penyelenggaraan. Beliau ditemui media selepas meninjau operasi Pelabuhan Tawau. Tambah beliau, dengan adanya kren baharu itu nanti, ia akan menambah kapasiti bagi operasi memuat dan memunggah kontena yang sekaligus akan merancakan aktiviti pelabuhan itu. Peningkatan pencapaian STPM 2024, satu lagi kejayaan yang menunjukkan keberkesanan pelbagai inisiatif dilaksanakan kerajaan negeri. Fakul Pesen Kebangsaan KPM Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, lebih 13 inisiatif diperkenalkan sebelum ini. Saya yakin dengan adanya ini antaralah satu motivasi
kepada anak-anak, begitu juga kepada ibu bapa yang mana mereka nampak bagaimana kerajaan negeri menitik beratkan pendidikan. Jadi antara juga kebersamaan dengan saya selaku focal person Negeri Sabah begitu sangat mengambil perhatianlah dengan adanya inisiatif yang begini untuk pendidikan Negeri Sabah. Inisiatif terbaru iaitu bantuan yuran peperiksaan MUET untuk pelajar B40 Bayu diyakini bukan sahaja meringankan beban, malah meningkatkan prestasi penerima bantuan. Sebelum ini, pelbagai bantuan diperkenal termasuk inisiatif Budi, Baik, Bakti, Bistari, Bagus, Bisbah dan Balkis. Perkasa golongan usahawan B40 dan bakal usahawan melalui penggunaan teknologi digital dalam perniagaan. Program Pendigitalan Perniagaan 2025 PPP25 Anjuran Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM menyokong pembangunan komuniti usahawan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif SSM menyokong matlamat kerajaan bagi membangunkan komuniti usahawan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sebagaimana yang kita tahu bahawa digitalisasi atau pendigitalan ini merupakan salah satu strategi yang perlu di-leverage, dimanfaatkan oleh komuniti usahawan kita dan juga bakal-bakal usahawan yang boleh membantu peningkatan perniagaan mereka, sama ada dalam konteks meningkatkan kecekapan operasi, produktiviti dan juga yang paling penting sebagai usaha untuk strategi marketing mereka. Beliau merasmikan program PPP25 di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu Sabtu lalu. Sementara itu, bagi peserta PPP25, program berjaya memberi banyak pendedahan. Sangat berbesar hatilah untuk menggunakan platform pendigitalan ini, sebab sangat memudahkan para pelajar untuk memaparkan dan untuk mempromot dorang punya perniagaan untuk membantu mencari income sendirilah. Dia juga memberikan satu ilmu mengenai skam yang berleluasa dan cara menangani isu skam itulah. Dan sebagai mahasiswa, program ini sangat membantu untuk membuka peluang kepada mahasiswa yang ingin bergiat dalam usahawan. Melalui inisiatif ini, dia dapat membuka mata mahasiswa sendiri untuk turut serta dalam perniagaan, kerana kita dapat tahu era terkini adalah perniagaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan mampu membantu kita di masa hadapan akan datang. Bagi saya program ini, dan contohnya kita dapat belajar bagaimana untuk e-commerce, e-dagang. Yang semua kita maklum, e-dagang ini merupakan satu platform untuk kita mengembangkan perniagaan bukan setakat di kedai sahaja, malahan di serata dunia. Program disertai 1,036 penuntut antaranya dari UMS, Universiti Teknologi Mara, Giat Mara Sepanggar dan Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Ini merupakan penganjuran siri pertama daripada 3 siri di Sabah yang dirancang bagi tahun ini. Selain turut akan dianjurkan di Pulau Pinang dan Terengganu. Dalam majlis sama, Dato' Armizan turut menyampaikan wakalah zakat korporat dan sumbangan CSR oleh SSM kepada golongan asnaf dan institusi terpilih yang memerlukan. Julung kali sambutan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP diraih di Sabah. Sambutan ulang tahun ke-69 itu bakal dirasmikan yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman pada hari kemuncak sambutan 28 Jun ini di SICC. Sambutan yang bermula hari ini di Tuaran melaksanakan pelbagai pengisian. Ketua Pengarah DBP Malaysia Dr. Hazami Jahari berkata, kerjasama Kerajaan Negeri Sabah dalam sambutan tahun ini lambang sokongan terhadap usaha DBP untuk mendaulatkan bahasa kebangsaan. Kita menggunakan tema obor nan abadi, yang mana kita kaitkan dengan semangat memperjuangkan bahasa kebangsaan itu bermula pada hari kelahiran DBP 22 Jun pada 1956, 69 tahun lalu, terus abadi sehingga ke hari ini. Itu tanggungjawab kita untuk memperkasakan bahasa kebangsaan. Yang keduanya pula ialah pertama kali kita meraihkan sambutan ini di luar daripada tanah Semenanjung.
kita bawa sambutan kali ini ke Borneo di negeri di bawah Bayu. Jadi ini yang saya fikir satu penghormatan yang besar kepada DBP terutamanya dan kepada DBP Janglan Sabah secara khususnya. Jadi kami mengharapkan sambutan daripada masyarakat setempat sama-sama bersama-sama kami agar tema obor semangat nan abadi itu akan sama-sama kita rasai dan dapat kita semarakkan lagi khususnya di negeri ini. Jenita menyifatkan program sastra yang dilaksana sepanjang sambutan ini amat signifikan bagi terus menyokong Bandaraya Kota Kinabalu sebagai kota sastra. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Faiz Syahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Rita, terima kasih.